Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Mustaqim bin Abu Bakar, memegang kad matrik bernombor 08 DU 21F1046. Assalamualaikum, saya Arisa Syafia binti Azman. Nombor kad matrik saya adalah 08 DU 21F1055. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Saidi bin Azmi. Saya memegang nombor matrik 08 DU 21F1061. Nama saya Wan Nurul Anis Balkis binti Rosli, memegang nombor matrik 08 DU 21F1120. Okey, baiklah. Berikut menunjukkan trigonometri formula. Sebelum kita kenal formula, kita kena tahu mana satu hypotenuse, opposite dan adjacent. Kebiasaannya, hypotenuse ialah garis paling panjang dalam segitiga. Opposite pula ialah garis yang bertentangan, manakala adjacent pula garis yang bersebelahan. Okey, selepas itu kita akan gunakan formula SOH, iaitu sin theta opposite bahagi hypotenuse. Yang kedua, cos theta. Cos theta sama dengan adjacent bahagi hypotenuse. Dan yang terakhir ialah TOA, iaitu tan theta sama dengan opposite bahagi adjacent. Okey, untuk formula for kuadran, dia terbagi kepada 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Di kuadran 1, all positif. Maksudnya, sin, cos, tan semua positif. Di kuadran kedua, hanya sin positif. Di kuadran ketiga, hanya tan positif. Di kuadran keempat, hanya cos positif. Formula yang ketiga dalam topik trigonometri ini ialah sin rule, iaitu A per sin A equal to B per sin B equal to C per sin C. Okey, bila kita nak gunakan sin rule ni? Okey, sin rule ni digunakan apabila diberi dua sudut dan satu panjang sisi di dalam sebuah segitiga yang bukan bersudut tegak, ataupun diberi dua panjang sisi dan satu sudut di dalam segitiga yang bukan bersudut tegak. Cosine rules boleh digunakan untuk mencari sudut dan juga panjang sisi. Namun begitu, hanya ada dua kes sahaja di mana cosine rules boleh digunakan. Jadi kita lihat, kes yang pertama adalah hanya dua sisi dan juga satu sudut diberikan. Jadi untuk kes ini, kebiasaannya soalan akan minta kita untuk cari panjang. Jadi bagaimana kita nak ingat formula dia adalah senang saja. Apa yang hendak kita cari, kita letakkan di hadapan. Contohnya, saya ingin mencari A. Jadi saya letakkan A di hadapan, iaitu A kuasa 2 sama dengan tambahkan panjang yang telah diberikan, iaitu panjang B kuasa 2 tambah panjang C kuasa 2. Tolakkan 2 darab panjang B darab panjang C cos sudut A. Jadi, kes yang kedua pula adalah hanya 3 sisi diberikan. Bagaimana kita hendak ingat formula? Sama sahaja dengan kes untuk mencari panjang tadi, iaitu sekiranya kita hendak mencari sudut A, kita letakkan di hadapan, iaitu cos A. Sama dengan panjang B kuasa 2, tambahkan dengan panjang C kuasa 2, tolak dengan panjang A kuasa 2, bahagi 2 darab panjang B darab panjang C. Jadi itu adalah sedikit tips bagaimana kita hendak mengingat formula. Okey, berikut menunjukkan soalan yang saya dapat cari. Diberi bahawa sudut dongakan ke puncak menara ialah 56 darjah dan panjang daripada titik A ke titik B ialah 32 m. Soalannya, cari ketinggian tahu tersebut. Okey, di sini kita kena carikan ketinggian dengan menggunakan sin. Maknanya, kita akan mulakan dengan sin 56 sama dengan Y per 32. Kita akan dapat Y sama dengan 32 sin 56. Dan maka jawapan akhirnya 26.53 meter bagi ketinggian menara tersebut. Okey.
Okey, seterusnya kita tengok soalan for quadrant. Diberi 3 cos theta tambah 1 90.5292. Tentukan nilai bagi theta. Okey, bermula kita selesaikan dulu 3 cos theta tambah 1 90.5292. Jadi 3 cos theta sama dengan 0.5292 tolak 1. Dapat jawapan, pindahkan 3 pula. Jadi cos theta sama dengan negatif 0.4708 bahagi 3. Kemudian theta sama dengan cos inverse dalam kurungan negatif 0.1569. Dapat jawapan dia 99 darjah. Kemudian kita cari reference angle. Jadi 180 tolak 99 darjah. Kenapa? Sebabnya dia cos negatif. Jadi kuadran kedua. Jadi 180 tolak 99 sama dengan 81 darjah. Kemudian theta sama dengan 99, 180 tambah 81 darjah. Kenapa 180 darjah tambah 81 darjah? Sebab dia di kuadran ketiga. Jadi jawapan dia 99 darjah dengan 261 darjah. Baik, seperti yang anda lihat, ini adalah contoh soalan trigonometri yang menggunakan konsep sine rule, formula sine rule, iaitu A per sin A equal to B per sin B equal to C per sin C. Okey, diberi sebuah segitiga yang bukan bersudut tegak, iaitu diberi sudutnya 60 darjah dan 40 darjah. Jarak di antara segitiga tersebut juga diberikan dua, iaitu 370 km dan 350 km. Okey, soalan ingin mencari jarak di antara titik A dan titik C. Saya labelkan titik itu adalah jarak itu adalah X, unknown X. Kalau jika anda ingin menggunakan B, tidak mengapa, juga boleh. Okey, saya masukkan dalam formula 60 darjah itu saya labelkan dengan A. Jadi apabila di situ adalah sudut A, jarak A kecil dia adalah berhadapan dengan dia, iaitu 350 km tersebut. Jadi saya masukkan dalam formula A kecil dia adalah 350 km per dengan sin 60 equal to X. Kita ingin mencari panjang B. Jadi saya letakkan unknown dia X. Okay, X per dengan sin 40 diberi. Saya labelkan 40 darjah itu sebagai sin untuk B. Jadi apabila telah terbentuk satu equation, kita hanya perlu mencari dan memindahkan sahaja apa yang ingin dicari. Jadi kita pindahkan X kepada ke belah kiri dan 350 sin 60 itu ke arah kanan. Jadi apabila dipindahkan sin 40 itu haruslah didarabkan dengan 350 dan 350 per sin 60 tersebut. Jadi apabila 350 per dengan sin 60 akan dapat hasilnya 404.15. Jadi kita darabkan pula dengan sin 40. Jadi kita akan dapat jawapan jarak dia adalah 259.78 km. Mari kita lihat contoh masalah yang menggunakan penyelesaian cosine rules. Jadi kita lihat soalan. Soalan beritahu kita bahawa sudut antara kedua-dua pokok ini daripada tempat juru ukur adalah 32 darjah. Dan jarak antara juru ukur ke pokok yang tinggi adalah 75 meter. Manakala jarak antara juru ukur ke pokok yang lebih rendah adalah 100 meter. Jadi soalan pertama, cari jarak antara kedua-dua pokok ini. Jadi apa yang kita perlu buat untuk selesaikan soalan ini adalah pertama, kita keluarkan semua info. Jadi untuk lebih jelas, kita lukiskan diagram serta labelkan info yang kita ada. Yang kedua, kita tentukan formula mana yang hendak kita guna. Jadi, formula cosine rules yang kita boleh guna untuk cari jarak adalah formula seperti di atas ini. Dan dalam situasi saya,
saya labelkan apa yang kita hendak cari adalah A. Jadi kita akan gunakan formula A square is equal to B square plus C square minus 2BC cos A. Jadi bila kita dah ada diagram dan maklumat, kita dah ada formula yang kita hendak gunakan, apa yang kita perlu buat? Kita hanya perlu masukkan nilai-nilai yang kita ada ke dalam formula. Jadi, kita nak cari A. So, A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Kita masukkan nilai B adalah 100, nilai C adalah 75 dan nilai cos A adalah 32 darjah. Jadi kita perlu tulis balik A kuasa 2 sama dengan 100 kuasa 2 tambah 75 kuasa 2 tolak 2 darab 100 darab 75 cos 32 darjah. Jadi disebabkan kita hanya nak A, apa kita perlu buat? Kita perlu pindahkan kuasa 2 ke sebelah kanan. Jadi apabila kuasa 2 pindah ke sebelah kanan, dia akan menjadi punca kuasa 2 atau kita panggil square root. Jadi kita selesaikan dahulu di bawah square root ni, kita akan dapat jawapan 2904.28. Kemudian kita selesaikan menggunakan kalkulator. Punca kuasa 2 2904.28. Kita akan dapat jawapan 53.89 meter. Jadi itulah jawapan dia. Okey, akhir sekali apa yang kita dapat dalam tajuk ini ialah secara ringkasnya topik ini bukan sahaja digunakan dalam matematik tetapi tanpa kita sedari trigonometri digunakan secara meluas dalam aplikasi kehidupan sebenar terutamanya dalam astronomi dan seni bina. Oleh itu, kita boleh membuat kesimpulan bahawa tanpa trigonometri, kehidupan akan menjadi lebih sukar. Disebabkan ada trigonometri ini juga, ramai arkitek tidak perlu melalui masalah untuk mengira perkara. Baiklah, ini merupakan aplikasi trigonometry calculator yang kita boleh dapatkan di Google Play Store. Jadi kalkulator ini boleh digunakan untuk mengira segitiga bersudut tegak sahaja. Jadi, kita lihat contoh soalan. Kita ambil soalan awal-awal tadi. Okay. Cara nak guna trigonometry calculator ini senang sahaja. Kita hanya perlu masukkan nilai-nilai yang kita ada. Nilai-nilai yang kita nak cari, kita kosongkan saja. Kemudian, kita tekan calculate. Kemudian, jawapannya akan keluar. Jadi, kita lihat ya. Jawapan yang kita telah kira secara manual tadi adalah 26.53 meter. Jawapan pada trigonometry calculator ini adalah 26.53 juga sekiranya digunakan. Jadi jawapannya sama. Jadi kita boleh gunakan aplikasi ini untuk mengecek jawapan kita.